Assalamualaikum dan salam satu hobi. Berikut adalah cara-cara bagaimana untuk kita menjinakkan burung merbuk ataupun tekukur. Terima kasih diucapkan pada semua yang sudi singgah ke channel saya. Saya berharap dengan perkongsian ini dapat merungkai semua masalah sahabat-sahabat dalam menjinakkan burung. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mengikuti video-video terkini dari JB Channel. Yang pertama adalah tempat kita meletakkan burung. Okey. Contoh macam ni, burung merbuk ni dan burung tekukur ni saya letakkan di atas paras kepala. Tempat rendah. Jadi apabila kita kerap lalu di antara burung tu kan, di tepi burung, jadi bila dia tengok kita selalu jalan apa semua, burung akan lebih cepat jinak lah. Kalau boleh letak rendah lagi pun tak apa, paras bau kan. Sebelum ni burung merbuk ni saya bela dalam 2 tahun lah, lebih kurang macam tu, 2 tahun. Lepas tu selepas 2 tahun tu saya tengok tak jinak juga. Kemudian saya ambil keputusan untuk gantungkan di tempat yang rendah lah. Sebelum ni dia agak tinggi. Sekarang umur dia dengan saya pun lebih kurang dalam 5 tahun lah, 5 tahun. Baru dia boleh jinak macam ni. Nampak ni. Kalau tidak, habis sangka. Dia tendang-tendang, dia tergajang, dia bergelupuh. Okey, jom kita ke cara yang seterusnya. Cara yang kedua yaitu memandikan burung. Sila tonton video yang saya telah kongsikan sebelum Dalam proses ini. yang Linknya saya saya ada tunjukkan kepada anda kongsikan semua, di ruangan deskripsi. proses ini boleh digunakan kepada burung merbuk ataupun juga burung tekukur lah. Jadi kita mandikan dengan ketelitian yang penuh sehingga sampai ke kulit dia. Dalam proses permulaan untuk kita menjinakkan burung ni, waktu yang perlu kita mandikan dia dalam seminggu, dalam 3 kali macam tu lah. Dalam 3 kali, paling kurang lah. Paling kurang, kalau boleh mandikan dalam waktu pagi dalam 7:30 tu kita mandikan terus jemur. Mandikan terus jemur. Jadi sahabat boleh cubalah dengan cara ni, insyaAllah burung-burung sahabat akan lebih jinak dan rajin. Okay. Cara yang ketiga, ambil sebiji tahi kambing, masukkan ke dalam bekas minum burung tersebut. Salin airnya selepas 3 hari dan ulang seperti semula dengan memasukkan sebiji tahi kambing ke dalam air minumnya. Berkaitan dengan tahi kambing ni, tahi kambing ni adalah petua orang daripada zaman-zaman dahulu lah, petua daripada otak-otak yang terdahulu, petua daripada generasi yang terdahulu lah. Dia menggunakan tahi kambing yang liar, iaitu tahi kambing yang kambing yang meliar tu kan, bukan yang di kandang, yang dipelihara liar, makan rumput-rumput di tepi jalan dan sebagainya. Jadi mereka akan mengambil tahi kambing tu dan mereka akan letakkan di dalam bekas air lah, bekas air burung kita lah. Jadi mungkin itu petua yang dikaji oleh pemikat yang generasi terdahulu yang lebih otak-otak daripada kita lah. Jadi dengan cara ni pun boleh juga untuk menjinakkan kita punya burung. Jadi sahabat-sahabat boleh. Cara yang keempat, meletakkan burung di lantai. Meletakkan burung di lantai dan kita letakkan di tempat yang kita selalu buat laluan. Itu adalah untuk kita bagi dia punya sifat keberanian dia tu.
sifat kebenaran burung tu dia akan lebih tinggi lah. Dia bila kita dah sering buat macam tu, dia akan jadi lebih berani. Okey, burung merbuk dan terkukur ni dia ada satu, mungkin saya tak tahulah saya nak cakap macam mana. Dia ada satu, kita punya bumi ni dia ada satu kuasa graviti ke macam mana, kuasa daripada ciptaan Tuhan lah. Yang mana bila dia berkedudukan rendah separas dengan bumi, dengan lantai, mereka ni dia akan merendah diri pada bumi. Jadi dia akan kuranglah rasa liar, rasa apa dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat boleh cuba buat dulu macam yang cara-cara yang sebelum ni, mandikan, letak gantung di tempat yang rendah, dan selepas tu bolehlah cuba buat letakkan burung merbuk dan terkukur kita ni di lantai. Sambil tu kita berjalan, buatlah dalam seminggu sekali macam tu lah. Selalu macam kalau dulu saya kadang-kadang sampai baring tidur tu kan, baring tidur dekat ruang tamu tu, sebelah tu saya akan letak burung merbuk saya lah, ikan merbuk ke terkukur. Dan kadang-kadang sampai satu tahap mereka akan berbunyi sebelah kita. Itu memang orang kata tegar. Ya, sampai tahap macam itulah saya buat. Jadi selepas ni kita akan pergi ke step yang seterusnya, iaitu puasa. Okay, cara yang kelima, puasa. Sebenarnya saya untuk konten puasa ni sebenarnya saya tak nak keluarkan ke dalam YouTube sebab kita takut dia menjadi satu kecaman Menyibuk daripada saja cengkerik ini. Krik. masyarakat di luar sana. Kita takut nanti orang kecam, apa benda sampai buat macam ni. Puasa ni maksudnya adalah mendisiplinkan pemakanan burung tersebut. Contohnya macam bila kita letak dalam bekas, burung akan makan, betul? Jadi puasa ni kita akan latih dia supaya daripada pagi kita tak bagi makan, petang barulah kita bagi makan. Jadi tahap tempoh untuk dia makan tu agak panjang lah kan. Dia macam mana? Okey. Bila tempoh yang amat panjang tu, apabila burung kita ni dalam dia masih dalam tahap kelaparan, betul? Kita cuma perlu disiplinkan, bukannya kita nak menzalimi binatang tersebut. Cuma kita perlukan sedikit praktikal dan sedikit latihan untuk menjinakkan burung kita. Kita hanya perlu buat pun tak sampailah orang kata dalam selama-lamanya kan. Jadi kalau andai kata burung kita dapat jinak secara cepat, dengan cepat, lepas tu kita dah tak buat dah cara tu. Kita nakkan dia jinak saja. Jadi kita buatlah proses puasa ni, mendisiplinkan pemakanan, diet pemakanan. Diet pemakanan. Jadi pagi kita bagi sikit, lepas tu petang pula kita akan bagi sikit. Jadi bila kita kerap buat macam tu, jadi bila kita dah buat tiap-tiap hari tu, burung ni dia akan nampak sebab kita selalu bagi dia makan. Bila dia dah lapar, baru kita bagi makan. Lepas tu dia akan kejar makanan tu. Sampai satu tahap dia akan kejar makanan tu. Dia dah tak akan pedulikan kehadiran kita lagi. Jadi dia hanya pedulikan makan dan makan. Jadi ini adalah satu proses yang amat kena teliti lah. Memang kena ketelitian lah. Jadi nasihat saya untuk buat cara berpuasa ni dalam diet pemakanan ni, mendisiplinkan pemakanan ni, saya berharap sangat sahabat-sahabat perlu teliti, berhati-hati dan
orang kata sentiasa perhatikan burung yang kita nak jinakkan tu. Jadi semoga bermanfaat untuk semua. Saya tak tahu nak kata apa. Jadi semoga dengan beberapa cara yang saya kongsikan kepada anda ni bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa terus support JB Channel, dan saya akan rungkaikan lagi tips-tips yang berguna lah untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum, bye-bye. Sekian sahaja video perkongsian buat kali ini. Ribuan kemaafan diucapkan jika ada tersalah kata atau terkasar bahasa. Yang baik datang dari Tuhan. Yang buruk datang dari saya sendiri. Semoga perkongsian kali ini sangat bermanfaat buat semua. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk mengeluarkan video-video yang terbaru dan bermanfaat buat semua. Salam sayang dari saya, Xiao Mei.